Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jadi hari ini saya nak kongsikan tentang 6 komik Gaza. Terlebih dahulu saya akan terangkan features dalam buku ini. Di dalam buku ini bagi saya ada 3 main features. Okey, saya tunjuk dulu kulit bukunya. Kulit bukunya sangat cantik dengan ilustrasi yang menarik dan toning warna yang kemas. Okey. Di dalam buku ini terdapat 3 bahagian utama. Bahagian pertama ialah bahagian komik dan setiap permulaan bab akan ditulis dengan kod oleh tokoh terkenal dunia. Contohnya, yang pertama dari Nelson Mandela. We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinian. Features yang ketiga, jadi komik ini diseling-selikan dengan komik dan juga infografik. Okey. Fakta-fakta yang penting akan diletakkan dalam bentuk infografik. Jadi nama-nama watak yang ada dalam komik ini diambil sempena nama wilayah atau daerah yang ada di Palestin. Contohnya Gaza, Jerusalem, Hebron, Nablus, Beersheba, Safat dan banyak lagi. Watak utama dalam buku ini ialah Gaza. Gaza merupakan seorang watak yang lincah, agresif dan bukan seorang yang penyabar dan tidak suka membaca buku. Buku komik Gaza siri 1 lebih fokus kepada asal-usul Yahudi pada latar masa sebelum Kurun ke-19. Pada ketika itu, mereka tinggal merempat dan tidak mempunyai penempatan sendiri. Mereka tinggal di Eropah dan terkenal dengan sifat angkuh dan selalu terlibat dalam konspirasi jahat. Tetapi semasa mereka menetap di Kerajaan Uthmaniyah, mereka diberi hak kerakyatan, diberi kebenaran untuk memegang jawatan tinggi dan sekatan hanya dilakukan kepada mereka yang bukan warga negara. Di dalam buku 1 juga mereka menerangkan cara awal Yahudi memperoleh tanah di Palestin. Yang pertama dengan membeli tanah. Mereka membeli tanah dengan harga rendah, membeli tanah yang tidak mempunyai penyewa dan juga membeli tanah daripada peladang dan penternak yang miskin. Kedua, dengan cara rasuah. Pegawai-pegawai di pelabuhan Jaffa telah dirasuah untuk membenarkan Yahudi memasuki Palestin melalui pelabuhan. Yang ketiga, menggunakan sentimen agama. Theodor Herzl telah menyuruh pendeta Yahudi untuk menyeru kepada penganut Yahudi supaya kembali ke Palestin seolah itu adalah kewajipan mereka untuk menetap di Palestin. Sultan yang memerintah pada ketika itu ialah Sultan Abdul Hamid. Dia seorang yang sangat tegas, hidup bersederhana dan sangat mencintai tanah airnya. Di dalam muka surat 93, Sir Henry Wood di sini mengatakan jika Sultan Abdul Hamid masih berada di tampuk pemerintahan, nescaya Perang Dunia Pertama tidak akan meletus. Sultan Abdul Hamid juga telah membina landasan kereta api Hijaz untuk memudahkan jemaah haji untuk pergi ke Tanah Suci dan sebagai perhubungan untuk ekonomi Kerajaan Uthmaniyah. Yang menarik tentang landasan kereta api Hijaz ialah saiznya yang kecil. Ianya sengaja dibina kecil kerana sekiranya Kerajaan Uthmaniyah diserang oleh Eropah tidak dapat menggunakan kereta api mereka di atas landasan Hijaz ini. Itu menunjukkan Sultan Abdul Hamid ialah seorang yang sangat bijak. Seterusnya saya akan pergi ke buku 2. Di dalam buku 2 ini, Gaza dan adik-beradiknya sedang meraihkan kejayaan adik-beradiknya yang terlibat dalam pembinaan Hijaz Railway. Antara adik-beradiknya yang terlibat ialah Haifa, Acre dan juga Nablus. Acre dan Haifa merupakan konduktor kereta api tersebut, manakala Nablus ialah seorang jurutera yang terlibat dalam desain kereta api tersebut. Ketika Gaza sedang seronok meraihkan kejayaan adik-beradiknya, rumah mereka telah diserang oleh orang Arab. Dan orang Arab ini memaksa mereka untuk menandatangan petition untuk menyertai gerakan nasionalis Arab. Mereka berpendapat orang Arab yang paling layak untuk memerintah Kerajaan Uthmaniyah kerana golongan Arab ini berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Tapi tanpa mereka sedari, sikap yang mereka tunjukkan itu ialah sebenarnya sikap Asabiyah, iaitu sikap yang berpuak-puak yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku 2 ini juga menceritakan tentang Zionis berjaya menjatuhkan Sultan Abdul Hamid dengan cara mereka berkomplot dengan British dan juga mereka telah meletakkan ejen-ejen mereka di dalam Kerajaan Uthmaniyah untuk mempengaruhi rakyat. Terdapat satu fakta menarik di dalam buku 2 di mana Zionisme tidak boleh disamakan dengan Yahudi.
Walaupun pertubuhan Zionis antarabangsa mewakili seluruh Yahudi di dunia, tetapi tidak semua Yahudi menyokong apa yang dilakukan Zionis. Mereka berpendapat Zionis hanya menggunakan agama dan politik untuk menubuhkan negara haram Israel, dan mereka berpendapat Zionis ini rata-ratanya mereka merupakan etis di mana tidak mempunyai agama. Seterusnya saya akan bercerita tentang buku yang ketiga. Di dalam buku ketiga ini dimulakan dengan sabotaj yang dilakukan terhadap landasan kereta api Hijaz. Ketika dalam perjalanan ia sedang bergerak, ia telah dimusnahkan. Dan fast forward, Kak Jafar telah memberikan sebuah kitab sejarah Palestin yang berusia 200 tahun kepada Gaza, dan Kak Jafar juga telah menjadi guru ganti mata pelajaran sejarah di dalam sekolah Gaza. Yang menarik pada muka surat 45, Kak Jafar telah memberikan satu persoalan. Dalam Al-Quran ayat ke-104 surah Al-Isra, Allah ada merekodkan bahawa bumi Kan'an ini adalah tanah yang telah dijanjikan Allah kepada Bani Israel. Semenjak itu Bani Israel mendiami tanah ini dan membesar di situ. Dalam bumi Kan'an itu pada hari ini dikenali sebagai bumi Palestin. Persoalannya, jika Israel mendakwa bahawa tanah Palestin ini asalnya adalah milik mereka dan Tuhan telah menjanjikan tanah ini buat mereka sebagai seorang rakyat Palestin, apa jawapan kamu? Itu persoalan yang saya sendiri tak tahu. Itu adalah persoalan yang saya teringin nak tahu apakah jawapannya. Dan bahagian yang sedih dalam buku ketiga ini di mana Sultan Abdul Hamid dipaksa untuk berpindah ke luar negara ke Istana Altini di Salonika, Greece. Di istana ini mereka tidak dibenarkan untuk berhubung dengan dunia luar, makanan mereka dicatu dan suasana istana yang lembap dan sejuk. Apabila Sultan berada di sana, keadaan kesihatan Sultan menjadi tenat dan baginda tidak mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Tidak cukup dengan itu, Sultan juga telah dipaksa untuk memindahkan segala harta miliknya kepada Bank Istanbul dengan alasan supaya Sultan tidak menggunakan duitnya untuk menaiki tahta kembali. Pada 10 Februari 1918, Sultan Abdul Hamid telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dan dunia telah menyaksikan kehilangan seorang pemimpin yang warak. Baginda telah digantikan dengan Sultan Mehmed Resat, dan Sultan Mehmed Resat ini tidak lebih hanya seorang boneka.